عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita teruskan di muka surat 162, ya, adab-adab dengan sahabat karib, ya. Betul. Ceraian kedua, insya-Allah di dalam kitab Bidayatul Hidayah, pasal yang kelima. Ceraian pertama ialah adab-adab kita dengan orang yang tidak dikenali. Apakah etikanya, akhlaknya dengan orang yang tidak dikenali. Kemudian yang kedua ialah bagaimana pula adab kita, etika kita dengan sahabat yang hampir, yang qarib dengan kita. Kata pengarang almarhum al-Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Kata beliau, apabila engkau mahu bersahabat, maka terlebih dahulu hendaklah engkau perhatikan dua perkara. Jadi bersahabat ini sebahagian daripada maknanya fitrah, ya, bersahabat adalah sebahagian daripada fitrah. Bahkan Nabi sendiri ada mempunyai sahabat-sahabat. Nabi ada dua tahap, dua peringkat sahabat. Satu dipanggil kibarus sahabah. Kibarus sahabah ni maknanya sahabat senior, sahabat-sahabat yang menjadi tokoh yang senior, yang lebih awal. Yang kedua dipanggil sigarus sahabah. Yang ini sahabat-sahabat remaja, seperti Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amru, Abdullah ibnu Abbas. Ini sahabat-sahabat Abdullah, ya, ibnu Amru ini adalah sigarus sahabah, ya, sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat yang muda. Jadi Nabi ada ahli syura, ya, Nabi mempunyai sahabat-sahabat, ya, ashabi kan nujum, kata Nabi, kan, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku bagaikan bintang-bintang, ya, bintang-bintang. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Oleh kerana sahabat-sahabatku bagaikan bintang, maka pilihlah di antara mereka. Kalau kamu nak mengikut salah seorang daripada mereka, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan mana-mana di antara sahabatku itu kamu ikut, maka kamu akan memperolehi petunjuk. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Ya tak? Jadi sebab bintang adalah petunjuk. Ya, jadi itulah Nabi sebut tentang bagaimana kedudukan sahabat. Ya, maknanya kata Nabi, ashabi kan nujum. Nujum inilah bintang-bintang yang menjadi panduan, ya, bintang-bintang yang menjadi panduan. Kita kalau nujum tu lain pula, boleh jadi ahli nujum negara, ahli nujum pak belalang, ya tak? Tapi asalnya sebenarnya nujum daripada najmun. Najmun tu ialah bintang. Kalau dah banyak nujum, ya, bintang-bintang, ya. Habis kenapa kita orang Melayu sebut ahli nujum? Pasal meramalkan, ya, meramalkan, ya, meramalkan. Jadi itu maknanya, sebab kita sedia maklum bahawa sebelum Nabi Muhammad, jin boleh naik ke langit tanpa diganggu, dan mereka mencuri-curi dengar perbualan malaikat tentang esok, ya, tentang lusa, perbualan malaikat tentang urusan tadbir, urus tadbir, ya, maknanya bagaimana esok lusa sipulan-sipulan, ya. Jadi jin satu ketika boleh mendengar, sehinggalah bila Nabi Muhammad dibangkitkan, maka ketika itu
mereka sudah dihalang, ya. Inna lamma lamasna as-sama', ya tak? Bila mana kami cuba untuk mendekati langit, ya, maka tiba-tiba kami dipanah, ya, dengan panah-panah daripada halilintar, ya. Itu disebut dalam suratul jin, ya, dalam. Jadi selepas Nabi Muhammad diutuskan, tak boleh lagi dah mereka bebas, ya, tidak lagi boleh bebas. Nah, jadi ahli nujum ni dia berkawan dengan jin. Jadi jin dia kabur. Ni yang datang ni sebenarnya ada masalah, katanya. Masalahnya ialah dia dengan isteri dia. Jadi begitulah, beginilah jin tu berkabur. Jadi orang tu baru nak berkabur masalah, dia pun semuanya dah tahu. Semua dah tahu. Hoi, handai dia ni, ngapa? Salah kita dia dah tahu, ya tak? Jadi kita pun ikutlah dia pasal handai dia kan. Dia jin ngapa? Dia pun tak tahu, ya tak? Jadi dalam bab bersahabah ni maknanya Nabi sendiri pun bersahabah. Jadi hendaklah perhatikan dua. Satu, cara memilih, ya, bukan seenaknya, bukan semaunya, ya, bukan seenaknya, bukan semaunya. Sebab sahabat adalah orang yang boleh mengangkat semangat perjuangan, semangat agama, semangat keimanan. Itulah sahabat. Sahabat adalah orang yang boleh menegur dan membetulkan dan mengingatkan, bukan membiarkan dan melalaikan. Itu bukan sahabat, itu musuh, ya, itu musuh. Jadi tugas pertama, cari dan pilih, ya, pilih betul-betul, jangan seenaknya, ya, jangan seenaknya. Kedua, cara menunaikan. Dah jumpa, bila dah jumpa sahabat, ya, maka tunaikan hak-hak persahabatan, ya, bagi salamnya, ziarahnya, bersangka baiknya, mendahulukannya. Jadi banyaklah hak-hak persahabatan ini, ya. Jadi cara-cara pula yang kedua ialah, tugas kedua ialah menunaikan hak-hak yang telah, hak persahabatan orang yang telah kita pilih untuk menjadi sahabat. Jadi dibahaskan tentang cara nak pilih itu, ada disebut di sini, ya, lima cara, ya. Lima cara untuk kita memilih sahabat. Di dalam memilih sahabat, hendaklah engkau perhatikan syarat-syarat. Jangan semaunya dan seenaknya, ya tak? Sebab ada kawan yang sebenarnya lawan, ya, ada kawan tapi sebenarnya adalah lawan. Jadi dikatakan janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak untuk dijadikan sahabat. Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Seseorang itu akan terpengaruh, akan mengikut agama, cara hidup sahabatnya. Oleh kerana itu, hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sebagai sahabat, ya. Jadi kita dah baca sebelum ni bahawa ada orang yang kita maknanya kita tidak akan anggap, ya, kita tidak akan anggap dia sebagai sahabat qarib, bahkan dia tetap sebagai seseorang yang tidak kita kenali dia, ya. Ada juga yang disebut sebagai sahabat yang qarib, ya. Ada apa dipanggil, ada dibahaskan tentang tiga jenis ni. Cuba tuan-tuan tengok kejap muka surat 167. Di dalam perumpamaan lain, manusia itu terbahagi tiga. 167 di bawah sekali, ya, 167 di bawah sekali, ya. Maknanya di dalam perumpamaan lain, manusia itu terbahagi kepada tiga, ya. Ini apa nama tu, katanya pertama, orang yang seumpama makanan asas yang tidak boleh tidak daripadanya. Maknanya ada orang yang kita sebut sebagai sahabat qarib, yang dia dengan kita tu mau tidak mau saling memerlukan, bagaikan makanan asas, ya, tak boleh lepas. Ada orang yang seumpama ubat yang diperlukan pada masa-masa tertentu, bukan setiap masa dah, ada jenisnya. Kita tak boleh rapat, kita hanya bersahabat pada masa-masanya, ya, pada keadaan-keadaannya. Yang ketiga,
Ada yang jenis seumpama penyakit yang perlu dihindari. Tak usah bersahabat. Tak usah bersahabat dengan orang itu, bahaya. Jadi perlu dihindari. Jadi maknanya kita kata bahawa nak memilih ni dengan disebut ada 3 jenis. Satu, yang jenisnya bagaikan keperluan asas, kita kena berkawan dengan dia. 2, yang jenisnya kita akan berkawan bila perlu sahaja, bagaikan ubat. 3, jenisnya jangan sekali-kali, iaitu orang yang seumpama penyakit. Yang ini jangan. Kalau kita berkawan, kita pun sakit juga, kita pun sakit. Sebab itulah maka Nabi ingatkan seseorang itu atas pengaruh atas agama kawannya, hendaklah dia tengok siapa yang terlebih dahulu, siapakah yang patut dijadikan sahabatnya, yang karib dengan dia. Tak? Mengapa? Maka apabila engkau mahu mencari sahabat yang engkau jadikan ia sebagai pembantu, di dalam menuntut ilmu, maknanya kita kena mencari orang yang kasihkan ilmu, orang yang maknanya minat ilmu, barulah kita dapat membantu kita dalam menuntut ilmu. Cari orang yang malas, tak mahu mengaji, berasa dirinya sempurna, cukup, kalau yang itu kita bersahabat dalam soal menuntut ilmu, rosak habis. Tak menjadi. Pasal kita bersahabat dengan orang yang tak gemuk ilmu. Dan juga sebagai pembantu di dalam urusan agama dan duniamu, maka hendaklah engkau tuntut daripadanya, maknanya engkau pastikan pada dirinya 5 syarat. Perhatikan 5 ni. Pertama, dia ni jenis berakal ke tak? Jenis berakal ke tak berakal? Tak? Maknanya dia ini memanglah manusia itu berakal, tak? Tapi dia guna ke? Apakah dia termasuk dalam orang yang ta'aqul, yang mau menggunakan akal, ataupun terbawa-bawa dengan nafsu, terbawa-bawa ataupun terpengaruh, tak ada kekuatan akal sendiri, banyak terpengaruh je, tak? Jadi kena perhatikan yang berilmu, yang berakal. Maka tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang bodoh ataupun jahil lah, senang. Kataan bodoh tu macam berat sikit nak terima, tak? Jahil okey sikit lah, dia hanya sama je tu, cuma satu cakap Arab, satu cakap Melayu, itu je kan. Jadi tak ada kebaikannya bersahabat dengan orang yang bodoh, yang jenis tak ada belajar, murakkabun, tak? Dia jahil, murakkab, dia tak tahu yang dia tak tahu. Bila orang nak bagi tahu, dia buat tak tahu. Awak ni jangan berkahwin dengan dia, jangan saing. Kelantan kata saing dia, tak boleh, bahaya. Jenis, kerana apa? Kerana jenis orang yang jahil dan dia tak mengakui kejahilannya. Kerana akibatnya akan membawa kepada permusuhan, membawa kepada menyakitkan hati pula. Sebab itu dalam kitab hikam disebut la tashab man la yanhaduka, hal haluhu, maknanya jangan berkawan dengan orang yang tak boleh mengangkat semangat, tidak boleh membangkitkan semangat agama, semangat beramal. Jangan berkawan dengan orang yang tidak boleh membangkitkan semangat agamamu. La tashab man la yanhaduka ahwalu, maknanya hal ihwalnya tidak langsung menambahkan semangat agama pada kita. Yang itu tak salah, tak salah berkawan dengan orang yang begitu. Itu disebut di dalam kitab hikam, tak? Jadi tak usah, kerana akibatnya membawa kepada permusuhan. Oleh kerana dikurang akhirnya, sudahnya berkelahi dengan kita. Bukan saja dia berkelahi dengan orang, yang kita pun berkelahi juga akhirnya. Maknanya misalnya kita katalah dia tak berakal. Time makan dia mengingatkan, time bayar dia tak ada duit pecah sesaja, tak? Tak berakal tu daripada Kuala sampai ke Johor Bahru tak ada saja duit pecah, tapi time makan dia mengingatkan, time bayar dia kata tak ada saja duit pecah, kan? Pecah lah, kan? Tapi jenis tak berakal. Lepas tu ngambil mombong pula tu. Bila dia nyeduk tu karang, mot ikan patin dua ketui cedoknya. Allah, dah perih lah. Perih, tak berakal, betul dah. Tak berakal dah. Jadi tak usah.
jenis opini yang jadi tak berakal dia, sudahnya bermusuh, menyakitkan hati. Aku tak dok dah berjalan dengan dia. Ngapa? Asyik time makan je tak ada duit pecah, tak ada duit pecah. Patah balik daripada Johor Bahru, patah balik Kuala, serupa juga. Serik dah kata, serik dah kata. Dan paling baik yang engkau dapatkan daripadanya ialah engkau terselamat daripada mudaratnya. Itu bottom line-nya. Ya tak? Orang yang jenis tengin ni, yang jenis tak berakal ni, ya, kamu kalau paling-paling tidak selamat daripada mudarat dia pun jadilah. Nak harapkan manfaat dari dia tak ada. Nak harapkan manfaat daripada dia, kebaikan dari dia tak ada. Setidak-tidaknya kamu tu selamat daripada kemudaratan dia. Ada. Jadi bila turun-turun dia bila turun-turun kereta kan, dia pasal dia ingatkan time makan ni. Turun-turun kereta, kita kabur, kita nak pergi bilik ayah kita kabur, kita nak ke bilik ayah. Yo dia seorang dah. Yo dia milih, yo dia bayar lantuk. Ya. Jadi supaya kita terelak daripada mudarat dia. Tidak kita je, lalu ke ya tak? Lalu ke dia nempik je kan. Nempik tak lalu dah kan. Jadi maknanya dia pula tak beragak-agak pula tu. Tak beragak-agak ya tak? Ya Allah. Jadi dikata apa di situ, paling tidak selamat daripada mudaratnya. Nak dapatkan manfaat darinya tak ada, bukan jenisnya, ya tak? Tapi setidak-tidaknya selamat daripada mudarat. Sedangkan ia berusaha untuk membawa manfaat kepadamu kerana musuh yang berakal lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Apa ni? Ini ada perkara yang tertinggal ya. Dan yang paling baik engkau dapatkan daripadanya ialah engkau terselamat daripada mudaratnya. Maknanya orang yang tak berakal ni, yang kita nak dapat manfaat tak adalah. Cuma paling-paling maknanya yang kita boleh ikhtiarkan ialah daripada orang yang tak berakal ni, selamat kita daripada mudaratnya. Kita ngelak ya, supaya kita selamat daripada mudaratnya. Sedangkan orang yang berakal ni, Jawi ada apa? Sedangkan, lepas sedangkan Jawi ada sebut apa? Sedangkan daripada mudaratnya, ketika dia berusaha untuk memberi manfaat kepada kamu, dia ingat dia buat manfaat tapi dia beri mudarat. Selamat daripada mudaratnya, sedangkan ia berusaha untuk membawa manfaat kepadamu. Maknanya dia fikir yang dia bawa yang dipikirkan, yang dia bawa manfaat pada kita, sedangkan dia membawa mudarat kepada kita, sedangkan ia berusaha untuk membawa manfaat kepadamu. Ya. Jadi begitu ya dalam Jawi ya. Saya duk fikirkan macam, sedangkan orang yang berakal ia berusaha untuk membawa manfaat kepadamu. Tapi tidak begitu. Jawi pun tidak begitu, Rumi pun tidak begitu. Jadi dia dibaca sekali dengan yang di atas, iaitu maknanya paling tidak ya, bottom line-nya ialah kita terselamat daripada mudarat orang yang tak berakal ni. Ya tak? Sedangkan ni pun, walaupun sebenarnya orang yang berakal ini dia fikir yang dia sedang membawa manfaat, tapi sebenarnya dia sedang membawa mudarat. Ya tak? Kerana musuh yang berakal itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Sahabat yang bodoh ni menyebabkan kita melakukan perkara yang bodoh. Ya, sahabat yang bodoh ni menyebabkan kita terpalit melakukan kebodohan. Ya tak? Namun yang berakal itu tadi menyelamatkan, yang berakal itu tadi memuliakan, yang berakal itu tadi maknanya kita kata mikir, ya tak? Ialah kebetulan dia tu musuh tapi dia berakal. Ya tak? Berbeza dengan kawan tapi tengin. Jadi mana lebih baik? Kalau yang sebaik-baiknya ialah dapat kawan yang berakal. Tapi katalah option yang kedua, dapat kawan yang tak berakal, ya, dapat kawan yang tak berakal dengan musuh yang berakal. Dapat kawan yang tak berakal dengan musuh yang berakal.
Yalah, benda ni macam mana ni buat perbandingan ni tak? Nah, katalah ada musuh bersama dengan kita, tiba-tiba ada mara bahaya. Dia tu musuh, tapi bila ada mara bahaya bila ada mara bahaya, dia berakhir sikit. Dia tahu kalau tidak dibasmi mara bahaya tu, dengan dia sekali bahaya. Jadi dengan sebab itu, oleh kerana dia berakhir ni tadi, dia tangkis mara bahaya tu. Dengan itu kita pun jadi selamat, ya? Dengan itu kita pun jadi selamat. Berbeza dengan kawan tapi jahil. Datang mara bahaya, dia tak tahu itu mara bahaya. Datang mara dan bahaya, dianya maknanya kawan kita tapi tak tahu, jahil. Jadi menyebabkan sudahnya membawa kepada kemusnahan lah kita tu, pasal bendanya bahaya, tapi dia kerana berkawan dengan yang tak tahu juga. Itu yang masalah, tak? Di dalam hal ini Sayyidina Ali ibn Abi Talib, ya, radhiyallahu anhu, pernah berkata, wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyah. Jangan berkawan dengan orang yang jahil, saudara yang jahil, ya. Sebab dia kata di situ yang telah, ya, yang dikatakan di situ sebab apa? Sebab maknanya dia kata jangan engkau bersahabat dengan orang yang bodoh, yang jahil, ya tak? Wa iyyaka wa iyyah, jauhkan diri. Engkau pun jauh dari dia, dia pun jauh daripada engkau, ya. Jangan berkawan dengan saudara kamu yang jahil. Sebab fakam min jahilin arda, betapa banyak orang yang jahil, kerja buatnya bukan menyelamatkan tapi merosakkan, membinasakan, ya, membinasakan. Dan yang dibinasakan itu ialah haliman hina wa khahu. Naam. Yang dibinasakan itu oleh orang yang jahil ini adalah haliman. Di sini disebut haliman. Jawi sebut apa dalam syair? Halim ke alim? Ha juga, ya? Ha juga, haliman. Sebab betapa ramai orang yang, betapa banyak orang yang jahil, rupanya dengan sebab kejahilan itu sudah membawa binasa, ya tak? Membawa binasa kepada orang yang haliman. Halim ni sebenarnya makna halim ialah orang yang baik, lemah lembut, ya. Bila kita kita berkawan dengan orang yang jahil ini, sudahnya rupanya dia membawa kepada kebinasaan kepada orang yang baik, yang halim, yang lemah lembut, ya tak? Berapa banyak orang yang jahil yang telah membinasakan orang alim. Jadi diterjemah di situ orang alim ketika ia bersahabat dengannya, ya. Berapa banyak orang yang jahil yang telah membinasakan orang alim ketika ia bersahabat dengan orang yang jahil itu tadi. Dia beginilah tuan-tuan, kadang-kadang, ya, contoh mudah, ya tak? Kerana kita berkawan dengan orang yang jahil tentang dosa, ya, sudahnya kita pun akhirnya maknanya terpalit, ya, terpalit sama, ya, maknanya kita tak tahu yang itu sebenarnya rupanya dosa. Kita berkawan dengan dia, akhirnya ia membinasakan kita, ya, membinasakan kita. Jadi betapalah, ya, kejahilan boleh membinasakan. Kalau sekiranya kita berkawan dengan orang yang jahil, ya, dia bahkan boleh membinasakan orang yang alim ataupun haliman, ya. Di sini dia tulis haliman, kalau terjemahannya alim jadi aliman, tapi situ haliman. Yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u ma syahu, ya. Diukur seseorang itu dengan siapa kawan dia apabila kelihatan dia berkawan dan berjalan dengan siapa. Jadi seseorang itu akan dinilai mengikut tingkatan sahabat yang ia berjalan dengannya. Dengan siapa dia tu? Kan? Dengan sepulan-sepulan tu. Siapa? Sepulan-sepulan. Siapa share partner dia? Sepulan-sepulan. Jadi makna kita tu di situ akan dinilai. Takkan itu katanya, ya tak? Jadi maknanya di situ akan dinilai mengikut tingkatan sahabat yang ia berjalan dengannya. Kalau orang putih kata, if you tell me who are your friends, I will know who you are, kan? Kalau kamu kabur padaku siapa kawan-kawan kamu, aku tahu dah kamu tu siapa, jenis macam mana, ya? Jenis ngopel lango, narik gebor, baca surah abur, nunggu lohor, ya?
Kalau dah kawan dengan itu je buat apa tu, tak ada apa, saja duduk-duduk. Jenis duduk saja duduk-duduk tu, dia berkawan dengan jenis saja duduk-duduk tu. Jadi di situ dapat dinilai dia ni siapa, ya, mengikut tingkatan sahabat yang ia berjalan dengannya. Jadi carilah sahabat yang berakal, ya tak, yang ada nilai, yang memberikan nilai tambah, yang memberikan nilai tambah. Kerana bagi segala sesuatu ada ukuran dan keserupaannya, ya, maknanya mereka serupalah kata ngapa pada mereka berkawan dengan dia kulu kelio, mereka merupa dia jugalah. Jenis tak ada peduli hai orang, ya tak, jenis kira dia je, ya tak, itu dia bukan teman. Dah mereka kawan dengan dia, ya tak, kan ada jenis orang itu dia berkawan dengan orang tu kan dia campur orang, dia kira ngai je roja. Ngai bukan tak boleh ngai, boleh, tapi dia langsung tak bercampur, kira ngai je. Jadi tiba-tiba kawan kita tu berkawan pula dengan orang tu. Kamu, ya tak, kawan dengan orang jenis kopi itu pula, ya tak, bukan teman dia. Yalah, dah mika berkawan dengan dia, mika rupa dia lah, ya tak. Jadi yuqasul mar'u bil mar'i idzal mal mar'u ma syahu wal syai' ala syai' maqayisu wa ashbahu, ya. Dan bagi segala sesuatu ada ukuran dan ada keserupaannya, tasyabuh, ya. Tasyabuh ni oleh kerana dia orang yang suka, ya, kulu kelio. Udah gitu, kamu pun dah kawan dengan dia, kamu pun kulu kelio je. Apa tak dapat kulu kelio kan, naik Vespa. Tak maklum orang sini kot ada kelab Vespa kan, tapi kesian tengok orang naik Vespa daripada Jelapang, tol Jelapang naik nak nyampe ke Terowong kan. Bukan apa, tak usah lah nyek sendiri, ramai katanya kan. Yelah ramai pun apa dibuat Vespa naik tol, naik ke Terowong tu tak sesuai. Sekarang bila dah masuk Terowong, sekarang lori belakang sekarang jerit, kelang kabut sekarang Vespa, ya dah. Tapi dah jenis kopi tu, ya dah, gemoh dia buat benda pelik-pelik, ganjil-ganjil. Udah sangkut Vespa-nya kan, kadang kesian pun ada ya. Nurun daripada Terowong tu kan, atau nurun Terowong tu jalan tu hanya ada double lane begitu. Lepas tu kalau ada lori, ada bas, dah ngesuk tepi dia kan. Jadi insya-Allah, ya dah, minta maaf lah orang Vespa, ya dah. Jadi kerana itu lah, kamu pun kawan dengan dia, iyalah kamu pun gemuk, ya dah. Aku sebab senang Vespa ni katanya. Pasal apa pula senang? Mula start kan, lepas tu pulas, lepas tu lepas katanya kan. Ini orang asli, ya dah. Orang asli kan, ya. Kata Syamul suka sekali skuter katanya, skuter Vespa katanya. Ngapa? Senang katanya, mula start betulnya, lepas tu pulas, lepas tu lepas katanya kan. Itu dia, la ilaha illallah, ya tak. Bayang orang asli naik Vespa, ya tak. Itu yang ikut belakang tu, yang ikut boncin belakang tu, udah tak tahu mana nak letak kaki. Tak ada tempat. Dia letak dalam jarin tu kan. Yang Vespa dia ada bulat kopi tu, betul ada jarin kopi tu kan. Toknya kaki, jari kakinya ibu jari tok dalam jarin tu. Apa dilabut? Apa dilabut dia tak? Naik sudahnya terapit kakinya kan. Terapit, nyerit lah, terapit kata. Yang orang depan bukan nak berhenti, lagi laju. Dia ingatkan polis terapit kan, dia ingatkan polis terapit tak ada. Lagi laju lah kan. Dah jauh tu baru dia berhenti. Mana terapitnya? Udah putus dah katanya. Udah putus kaki, ibu jari dah putus. Udah putus dah katanya kan. Dia letaknya ibu jari dalam tu, mana tak putus. Ini cerita tahiyah nak cerita ya tak, nak ngilangkan letih no. Jadi begitulah dia kata ya, maka kerana bagi segala sesuatu ada ukuran dan ada keserupaannya, ya, maknanya
maknanya kita dinilai dengan siapa kita berkawan, ya tak? Contoh ginilah tuan-tuan, kalau kita berkawan dengan kelab Vespa, begitulah. Kalau kita berkawan dengan kelab kita kata kelab seni, begitulah. Kalau kita berkawan dengan kelab sukan, begitulah. Jadi dampak dipanggil ashbah wan nazair, ya. Ada yang sama, ada yang common factornya di situ, ya tak? Walil qalbi 'alal qalbi dalil. Bila dah sehati sejiwa, satu hati, satu jiwa, ya. Bila berjumpa tu sekarang, ya Allah, berangguk-rangguk, ya tak, bermesra lah, maknanya demo tu memang hobi tu sehati sejiwa, kata dia, ya tak. Begitulah orang kata rapatnya kawan ni tadi dinilai bila ada sehati dan sejiwa. Kata Sayyidina Ali, walil qalbi 'alal qalbi dalil hina yalqahu, bila berjumpa tu nampak bagaimana sehati sejiwa tu, ya. Begitulah halnya hati yang menyerupai hati yang lain. Maksudnya ia akan menunjukkan hubungan jinaknya, lunaknya, mesranya ketika adanya pertemuan ataupun persahabatan. Tapi kita nak simpulkan apa di sini, iaitu pilihlah kawan yang berakal, pilihlah kawan yang pandai, yang cerdik, yang berakal, yang boleh mengangkat semangat agama, semangat beramal. Kawan yang pandai berfikir, pandai maknanya kita kata berhujah, pandai memberikan maknanya kita kata hujah-hujahnya. Jadi kita pun dapat belajar daripada situ. Saya ambil contoh gini mudahlah tuan-tuan. Kita selalu dengar, siapa yang kita selalu dengar? Misalnya kan, kalau saya, yang antara yang saya minat dengar misalnya ialah Profesor Engku Aziz. Saya cukup minat dengar, ya tak? Profesor Engku Aziz tu bila saya dengar, ataupun Profesor Hamka, masa dahulu kita dengar bila datang Malaysia, biasanya dia akan masuk TV malam Jumaat, dia akan maknanya tu, jadi kita dengar, rasa puas, rasa kenyang, rasa bermakna. Jadi dengan sebab itulah kita itu kena pastikan makna siapa yang kita dengar. Jadi kalau kita berkawan orang yang kuat pemikirannya, hebat hujah dan akalnya, jadi kita pun terbawa-bawa lah. Dia macam baca buku jugalah. Kalau kita baca buku yang hebat, ya tak? Buku yang tinggi pemikirannya, yang mengasuh kita berfikir dengan jauh, kita pun jadi macam itu. Kalau dah main baca buku hantu raya, Halang Suyo, ya tak? Dia berkawan, Halang Suyo tu girlfriend, hantu raya tu boyfriend. Kalau itu je baca, hantu raya ni gemuk naik atas bumbung, bila naik atas bumbung dia gemuk kencing atas bumbung, lepas tu taburnya pasyur katanya. Lan Suyo ni gemuk dia main bawa rumah, dia gemuk nepuk-nepuk dinding. Kalau dia itu je baca, sudahnya saya fikir pun kopi tu, sembang pun kopi tu, cerita itu je. Ya. Jadi sudahnya apa orang jadi di Lahad Datu pun dia pun tak tahu, dia kira cerita hantu je kan. Jadi sebab itulah makanya kita kata bahawa teropalah, you are what you read, ya tak? You are what you eat. Maknanya kamu siapa yang kamu berkawan, kamu apa yang kamu baca, kamu apa yang kamu makan. Itulah dia, ya tak? Jadi yang pertama kena kritikal dalam memilih sahabat, supaya kita cari yang berakal, yang cerdik, yang hebat, kita pun jadi hebat. Yang kedua, orang yang baik akhlaknya, ya, orang yang baik akhlaknya. Berhenti situ. Minyak tak berapa banyak. Orang yang baik akhlaknya. Ini berat sikit ni. Ini berat sini ni. Ya, nah. Jadi kita berhenti situ, ya, insya-Allah.